Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam channel Mudarrib 85. Bagi yang belum lagi subscribe, sila tekan butang subscribe beserta butang loceng untuk tidak ketinggalan info-info dari channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan butang like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video kali ini bagi mata pelajaran adab tahun 3. Pada hari ini kita akan belajar adab ketika belajar. Ustazah harap semua murid berada dalam keadaan sihat di samping keluarga. Ustazah juga harap murid-murid dapat memberikan perhatian yang baik untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita lihat adab ketika belajar. Yang pertama, membaca doa penerang hati. Yang kedua, bersungguh-sungguh semasa belajar. Dan yang ketiga, mengulang kaji pelajaran setelah selesai sesuatu topik itu diajar. Kita seharusnya memulakan pembelajaran kita dengan membaca doa penerang hati supaya ilmu yang kita pelajari itu lebih berkat. Kita juga haruslah bersungguh-sungguh semasa belajar supaya kita dapat memahami ilmu yang telah kita pelajari. Selain itu, kita digalakkan untuk mengulang kaji pelajaran supaya mudah untuk kita ingat sesuatu yang telah kita belajar sebelum ini. Mari sama-sama kita dengar dan ikut bacaan doa penerang hati oleh Ustaz Muhammad Hafiz, Guru Kafah Sekolah Kebangsaan Mulong 2. Doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkan bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka faham pembicaraanku. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri murid yang beradab. Yang pertama, berdiri menghormati guru. Yang kedua, mendengar guru mengajar dengan teliti. Yang ketiga, mengangkat tangan ketika bertanya dan menjawab. Yang keempat, belajar dengan sopan. Yang kelima, mengucapkan terima kasih. Adab-adab ini seharusnya dipraktikkan oleh murid ketika belajar secara bersemuka dengan guru di dalam kelas. Okey, sekarang situasi kita berbeza. Kita berada dalam keadaan pandemik COVID yang mana menyebabkan kita terpaksa belajar secara PDPR. Kita akan lihat pula adab ketika belajar secara PDPR. Kita lihat adab ketika belajar secara PDPR. Yang pertama, tunjukkan minat dengan menyiapkan tugasan. Yang kedua, memberi maklum balas terhadap arahan guru. Yang ketiga, tumpukan perhatian terhadap sesi pembelajaran sama ada atas talian atau luar talian. Okey, bila cikgu bagi salam ataupun bagi sesuatu arahan, kita seharusnya bagi respon lah. Jangan diam je, faham ke tak faham pun tak ada respon. Selalunya dalam Google Meet lah. Kalau arahan melalui WhatsApp tu, mungkin kita cuma jawab salam ke macam tu lah. Seterusnya, hantar tugasan pada masa yang ditetapkan. Okey, kadang-kadang macam cikgu pun faham mungkin murid tak sempat nak siapkan. Jadi, cikgu akan bagi tempoh untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Tetapi murid-murid
Jangan mengambil kesempatan tak buat langsung, terutama sekali tugasan menyalin nota. Seterusnya, tetapkan niat yang betul belajar dari rumah adalah untuk menuntut ilmu. Walaupun kita tak berjumpa dengan guru kita, tapi ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan oleh guru itu haruslah kita hargai. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan dan pengorbanan guru membuat persediaan pembelajaran. Bagi sesetengah cikgu yang menyediakan sendiri video pembelajaran seperti Ustazah sangat hargai kalau murid-murid Ustazah tonton video yang disediakan, like dan share di dalam link YouTube. Kita lihat pula kebaikan menjaga adab ketika belajar. Yang pertama, membentuk akhlak dan peribadi yang mulia. Bila kita dalam keadaan berdisiplin, kita akan membentuk peribadi yang bagus. Yang kedua, dapat membantu mereka yang kurang faham. Bila kita menumpukan perhatian kepada pelajaran dan dapat memahami sesuatu mata pelajaran, kita boleh membantu rakan-rakan kita yang kurang faham apa yang telah diajar oleh guru. Yang ketiga, mendapat pahala dan diberkati oleh Allah. Bila kita ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah akan memberkati apa yang telah kita pelajari. Yang terakhir, dihormati oleh masyarakat. Bila kita ada peribadi yang elok, sentiasa dalam keadaan akhlak mulia, masyarakat sekeliling akan menghormati kita. Akibat mengabaikan adab ketika belajar. Yang pertama, selalu rugi. Bila kita tidak menumpukan perhatian, kita akan rugi. Kita tak faham, kita tak tanya, jadi kita tak akan faham sampai bila-bila. Jadi kita rugilah. Yang kedua, dimurkai oleh Allah. Bila kita buat sesuatu dalam keadaan tidak ikhlas, kita akan dimurkai dan tidak akan diberkati oleh Allah. Yang ketiga, gagal dalam peperiksaan. Bila sesuatu subjek atau topik kita tak faham, kita tak tanya, kita dalam keadaan tak tahu apa-apa, nak jawab peperiksaan ataupun ujian, tak tahu macam mana nak jawab. Sebab kita tak faham. Dan yang terakhir, tercicir dalam pelajaran. Kalau contoh kita tak faham, kita tak tanya cikgu. Masuk topik kedua, kita pun tak faham. Topik satu dah tercicir. Topik kedua pun tak faham. Tercicir lagi. Jadi, kita akan susah nak faham untuk topik-topik ataupun tajuk-tajuk yang seterusnya. Sebab tu bila kita tak faham, kita kena terus tanya cikgu. Lepas tu kita kena fokus dalam kelas. Barulah kita tidak akan tercicir. Ustazah harap apa yang kita belajar hari ini murid-murid dapat faham dan akan amalkan dalam kehidupan seharian. Ustazah faham sekarang ni kita tidak boleh belajar secara bersemuka. Kita belajar secara PDPR, tetapi adab ketika belajar secara PDPR harus diamalkan. Jangan diam sahaja bila ustazah bagi tugasan. Kena buatlah walaupun ustazah bagi tempoh. Ambil masa untuk salin nota, tapi kena buatlah. Apa yang ustazah suruh buat itu untuk masa depan awak juga. Kalau awak tak buat, awak akan ketinggalan. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.